Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Cikgu ucapkan kepada semua murid. Okey, alhamdulillah kerana kita dapat berjumpa lagi pada sesi pengajaran PDPR Sejarah tahun 4. Okey, untuk pengetahuan semua murid, pada hari ini kita akan belajar tajuk baru kalau minggu lepas kamu telah pun belajar ataupun telah menamatkan unit 1 iaitu mengenali sejarah. Okey, pada minggu ni kita akan masuk pula ke unit 2. Okey, mari sama-sama kita lihat apakah tajuk baru kita pada hari ini. Okey, jom kita lihat. Okey, ini adalah tajuk baru kita pada hari ini iaitu unit 2, saya dan keluarga ataupun kita fokus pada subtopik kita pada hari ini iaitu biodata diri saya. Okey, perkataan biodata. Pernah dengar tak murid-murid? Okey, cikgu rasa ada di kalangan kamu yang pernah dengar dan juga ada juga yang tidak pernah dengar. Okey, hari ini cikgu akan terangkanlah sedikit maksud biodata dan kaitanlah biodata tu Okey, kita akan pergi dulu pada maksud ataupun nak tahu apakah itu biodata diri saya. Okey, ini dia. Apakah itu biodata diri saya? Okey, untuk pengetahuan murid-murid, biodata diri saya ni maksudnya dia merujuk maklumat dirilah. Maklumat diri kita ataupun maklumat diri kamu seperti nama, jantina, nama ibu bapa, tarikh lahir dan tempat lahir. Inilah yang kita panggil biodata ataupun biodata diri saya yang merujuk kepada kelima-lima aspek ni Okey, seterusnya. Okey, murid-murid. Maklumat diri yang cikgu sebut dalam biodata tadi itu, kebiasaannya terdapat dalam 3 dokumen Okey, apa dokumen itu? Okey, yang pertama ialah sijil lahir ataupun kita panggil surat beranak Okey, yang kedua pula ialah MyKid ataupun kad pengenalan kanak-kanak di bawah umur 12 tahun Sementara kalau kad pengenalan dewasa kita panggil MyKad. Dan yang ketiga pula adalah kad pelajar. Okey, ketiga-tiga dokumen ini dia mengandungi maklumat diri yang seperti yang cikgu sebut dalam biodata diri tadi tu Okey, kita pergi yang seterusnya. Okey, dokumen yang pertama cikgu nak terangkan ini ialah sijil lahir ataupun surat beranak. Okey, cikgu yakin kamu yang dilahirkan di Malaysia mempunyai sijil lahir masing-masing. Okey, seperti yang kamu lihat dalam slide ni, ini adalah salah satu contoh sijil lahir yang cikgu dapat dari internet. Kemudian cikgu muat naik ke dalam slide ni Okey. Seperti yang kamu tengok, dalam sijil lahir ni ia mempunyai maklumat-maklumat contohnya maklumat-maklumat diri kanak-kanak ataupun kamu diri maklumat diri kamu ataupun diri kita. Kemudian ada maklumat bapa bapa kita kemudian ibu. Kalau dalam maklumat kanak-kanak tu ia mempunyai maklumat seperti nama penuh, tarikh dan waktu kelahiran, keturunan, tarikh kewarganegaraan, jantina, agama dan tempat kelahiran. Itu adalah contoh-contoh maklumat dirilah yang ada dalam sijil kelahiran. Okey, kita lihat yang seterusnya. Okey, dokumen yang kedua pula ialah MyKid ataupun lebih dikenali sebagai kad pengenalan kanak-kanak. Okey, MyKid ni kebiasaannya dia berwarna merah. Merah Sementara apabila kamu cukup umur pada 12 tahun cukup umur 12 tahun ataupun kamu dah jenam, kamu akan ataupun diminta untuk menukarlah MyKid kamu kepada MyKad ataupun kita panggil kad pengenalan dewasa. Okey, MyKid ni lazimnya mempunyai maklumat yang sama dalam sijil lahir kamu. Contohnya dia ada maklumat mengenai nama penuh kamu, kemudian nombor daftar kelahiran ataupun nombor surat beranak negeri lahir, tarikh lahir, alamat, agama dan janti. Nah, ni contoh dalam slide ni yang cikgu bagi ni dia menunjukkan kedua-dua belah lah. Bahagian hadapan dan bahagian belakang. Okey, kita pergi yang seterusnya, yang ketiga. Okey, dokumen ketiga yang mempunyai maklumat diri Okey, iaitu kad pelajar.
ataupun kita panggil kad pengenalan sekolah lah. Okey, ini mungkin tak semua sekolah ada lah. Mungkin ada sebahagian sekolah yang buat ada sekolah dia mungkin dia guna name tag saja atau tag nama, tapi ada setengah sekolah dia membuat kad pelajar atau kita panggil kad matrik lah. Okay, dalam kad pelajar ni dia mempunyai maklumat seperti nama penuh murid dan nombor my kit. Ada juga yang dia lebih detail, lebih terperinci, dia letak terus nama kelas kan. Ini adalah contoh kad pelajar yang juga mempunyai maklumat diri. Cuma bezanya antara ketiga-tiga dokumen yang cikgu sebut tadi, iaitu kad sijil lahir, kad pengenalan kanak-kanak ataupun my kit dan kad pelajar ni. Okey, dua daripadanya iaitu sijil lahir dengan my kit adalah dokumen rasmi Dokumen rasmi yang diterima lah Kalau kita ada urusan rasmi kita diterima. Sementara kad pelajar ni lebih kepada urusan tak rasmi lah, lebih kepada kalau contoh kad pelajar ni lebih untuk sekolah je, dalaman dia sesuai digunakan di sekolah tempat seseorang murid itu belajar Yang dua tadi tu urusan rasmi, boleh digunakan sebarang urusan rasmi. Okey, cikgu dah tunjuk ketiga-tiga dokumen yang mempunyai maklumat diri Okey, seterusnya. Okey, kita lihat pula apakah kepentingan sijil kelahiran dan my kit, ataupun apakah fungsi dia, apakah peranannya. Kenapa kita kena biasa orang cakap kena jaga elok sijil kelahiran ni dan my kit, jangan bagi hilang. Kerana apa? Ada sebabnya. Okey, kita tengok yang pertama. Yang pertama ni kerana yang belakang ni okey, kerana yang pertama ia adalah dokumen pengenalan diri. Inilah yang membezakan kamu dengan warga asing kalau contohlah kalau polis tiba-tiba datang nak check kamu kan, nak check kamu, nak tengok kamu punya dokumen pengenalan diri, kamu boleh tunjuklah my kit kamu untuk kanak-kanak lah. Kalau dewasa IC my card, kita panggil my card ataupun kad pengenalan dewasa. Itu yang paling penting kerana ia menunjukkan dokumen pengenalan diri kamu, yang menunjukkan kamu adalah warga negara Malaysia. Okey, yang kedua pula ini penting. Untuk urusan pendaftaran sekolah. Okey, contohlah macam kamu itu kamu nak masuk darjah 1 itu, ibu bapa kamu daftar kamu di sekolah SOS ni. Pihak sekolah minta ditunjukkan sijil kelahiran dan my kit. Dua dokumen ni lah yang dimintalah untuk urusan pendaftaran sekolah, yang nak sebab dia nak tengok sama ada kamu ni warga negara Malaysia ataupun warga negara asing lah. Ada berbeza Ada beza tu kalau warga negara asing di sekolah di Malaysia ni dia ada beza ada beza sikit. Dia kena bayar levy Okey, manakala yang ketiga pula kepentingan sijil kelahiran dan my kit ni ialah kita boleh gunakan my kit kita dan sijil kelahiran kita untuk membuka akaun bank. Contoh kalau kita nak buka akaun bank kalau kamu dah cukup nanti kalau kamu dah kerja kamu nak buka akaun, dia akan minta my card. Kalau kamu dah dewasa je my card ataupun kad pengenalan kamu. Sebab ada dokumen dia nak membuktikan kamu ni lah. Kan nak mengesahkan yang kamu punya ni lah dokumen pengenalan diri kamu. Inilah ketiga-tiga kita panggil kepentingan lah ataupun peranan sijil kelahiran dan my kit. Terutama dalam urusan lebih kepada urusan rasmi lah Urusan rasmi dia memang merujuk kepada sijil kelahiran dan my kit. Okey, cikgu harap kamu faham Kita pergi yang seterusnya. Okey, cikgu dah terangkan kepada kamu berkaitan dengan maksud biodata diri macam diri saya. Kemudian cikgu dah terangkan kepada kamu tiga dokumen yang mempunyai ataupun yang mempunyai maklumat diri kamu lah iaitu seperti yang cikgu tunjukkan tadi, iaitu sijil lahir, kemudian my kit dan juga kad pelajar. Okey, kemudian cikgu juga tunjuk mengenai kepentingan dokumen-dokumen itulah. Contohnya my kit ataupun my card tu digunakan untuk urusan rasmi. Okey. Untuk mengukuhkan lagi ingatan kamu mengenai topik hari ni, cikgu bagi kamu latihan ni. Okey.
Latihan dia mudah je. Okey, balik ataupun kamu nanti lepas ni kamu tengok balik sijil kelahiran kamu ataupun surat beranak kamu dan MyKit kamu. Kemudian cikgu nak kamu lengkapkan biodata diri kamu di bawah ni. Ada 10 item ni yang kamu kena isi. Yang pertama nama penuh kamu nombor 1. Kemudian yang kedua nombor MyKit kamu, tarikh lahir, tempat lahir kamu, jantina, bangsa, agama, nama bapa, nama ibu dan alamat rumah kamu. Semua item 10 item ini ataupun 10 perkara ini kamu boleh dapat dalam sijil kelahiran ataupun MyKit kamu. Jadi inilah latihan hari ni Cikgu nak kamu rujuk sijil kelahiran ataupun surat beranak kamu dan MyKit untuk kamu lengkapkan biodata diri kamu. Tak apa, kejap lagi cikgu akan uploadkanlah latihan ni dalam grup WhatsApp kelas kamu. Okey, faham murid Okey. Cikgu rasa sampai di sini saja pertemuan kita pada hari ini. Ringkas saja hari ini hari ini kamu belajar mengenai biodata diri saya. Maknanya kamu nak tahulah apa yang dikatakan itu biodata diri saya, iaitu yang berkaitan dengan maklumat diri kamu. Okey, sampai di sini saja pertemuan kita pada hari ini. InsyaAllah diharapkan kita dapat bertemu pada minggu hadapan Minggu hadapan insyaAllah kita akan belajar satu topik yang baru pula Okey, sekian, terima kasih murid-murid.